Hai, kembali lagi bersama Swita di channel Swita Official. Seperti biasa, ingat Swita, ingat emas. Jom. Salam 10K, tahniah Swita ucapkan kepada semua sahabat celik emas yang mana pengeluaran KWSP telah diluluskan. Okey, dan bagi mereka yang sahabat celik emas yang belum itu, bersabarlah ya. Okey, kita teruskan lagi. Seperti yang kita ketahui, emas dianggap sebagai simpanan nilai yang paling selamat semasa krisis politik dan ekonomi, selain menjadi pelindung nilai terhadap inflasi. Nah, viral sekarang ini, kedai-kedai emas diserbu, terutama pencarum KWSP untuk tukarkan duit mereka ke aset mampu milik ini. Simpan duit dalam bentuk kertas nampak macam bertambah, tetapi bila kita sedar, tanpa kita sedar, sebenarnya ianya semakin menyusut. Duit kalau tidak dipaksa simpan memang akan habis. Banyakkah, sikitkah, sama sahaja, mesti habis kalau tidak disimpan. So, ambil 50% daripada pengeluaran KWSP dan belilah emas. Bertindak bijak dalam menyimpan dan bijak selamatkan ekonomi sendiri. 50% itu lagi untuk persediaan menyambut hari raya yang akan menjelang tiba dan untuk kegunaan lain. Okey. Ramai yang fikir itu adalah membazir. Ramai yang fikir emas itu membazir. Emas adalah aset sama seperti rumah dan tanah. Kenapa beli rumah dan tanah? Sebab ianya harta dan diwariskan untuk anak-anak. Sama juga dengan emas, sebagai harta. Bila terdesak, kita boleh pajakkan dan boleh diwariskan kepada anak-anak. Dari segi keselamatan, emas adalah solusi kepada inflasi. Penat simpan duit jangka masa panjang, semakin berkurang nilai simpanan kita. Jadi lebih baik kita tukar simpanan wang kertas kita tadi menjadi safe haven aset, yaitu emas fizikal. Di mana-mana pun kita boleh beli emas. Di kedai emas kah, di syarikat-syarikat yang menjual emas fizikal. Terpulang kepada kita masing-masing. Buatlah simpanan emas Anda sedikit, lama-lama berbukit, lama-lama berkilo-kilo. Okey. Dan di sini juga Swita ingin kongsikan kenapa Tun Mahathir sangat menggalakkan rakyat Malaysia menyimpan emas. Ingat lagi tragedi tahun 1997. Pada waktu itu ringgit Malaysia jatuh merundung dan pada ketika itu Tun Mahathir adalah Perdana Menteri Malaysia. Apa yang terjadi sewaktu ringgit Malaysia jatuh merundung? Jom kita lihat. Nilai ringgit jatuh dan susut nilai ke tahap yang teruk. Dan harga barang keperluan naik mendadak, terutama barangan import. Kos keluar negara melambung tinggi. Lagi, rakyat negara luar boleh membeli aset dan kekayaan di Malaysia dengan separuh harga. Pada waktu itulah, Tun Mahathir mula sedar wang kertas adalah tidak adil digunakan sebagai dagangan antara bangsa dan kerana sifatnya boleh dimanipulasi dan dispekulasi. Menurut tokoh ternama ini, saya mempromosikan perdagangan emas untuk disimpan kerana nilai wang akan menyusut, tetapi nilai emas tidak. Perlu beli emas kerana ia amat penting. Menurut tokoh ternama ini lagi, orang dulu-dulu apabila mereka mempunyai wang hasil daripada penjualan hasil tanaman, mereka akan membeli emas sebagai bekalan masa depan. Mata wang hanyalah sehelai kertas yang hanya digunakan untuk mewakili nilai tertentu, tetapi bukan nilai sebenar. Namun, emas boleh mewakili nilai sebenar kerana ia sebuah logam
berharga di seluruh dunia. Begitulah menurut tokoh ternama kita, yaitu Tun Mahathir. Jadi simpanlah emas untuk melindungi nilai simpanan kita. Ingat, emas bersifat kalis inflasi. Di saat ringgit Malaysia jatuh dan susut nilai, emaslah stabil dan tinggi nilainya. Jadi pilihlah cara menyimpan yang memberikan perlindungan dan menggandakan nilai simpanan kita itu. Oke? Jadi simpanan emas adalah simpanan yang terbaik bagi kita semua. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk Anda semua dan tinggalkan perkongsian Anda di ruangan komen. Oke, bye. Semoga dengan perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian saja video kita pada hari ini. Sekiranya Anda ingin melihat lebih banyak lagi, sila subscribe dan tekan butang loceng agar Anda tidak tertinggal sebarang video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk like dan share. Thank you semua. Bye.